kesemua mangsa adalah 9 orang dan 8 orang daripada mereka telah ditetak sampai dan hanya seorang saja yang terselamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Viral baru-baru ini di TikTok seorang lelaki yang terselamat dari disembelih beramai-ramai oleh penjenayah bersenjata di Papua. Sahabat semua, perkara ini berlaku di Indonesia ketika mereka sedang membaiki pencawang telekomunikasi di kawasan Bukit Tinggi itu, dan mengikut laporan untuk sampai ke kawasan itu mengambil masa 3 hari kalau menggunakan jalan darat, tapi agak susah, dan satu-satunya transport yang tercepat adalah melalui udara. Sahabat semua, kesemua mangsa adalah 9 orang dan 8 orang daripada mereka telah ditetak sampai mati dan hanya seorang saja yang terselamat. Kejadian itu ketika mereka sedang tidur di dalam tenda ataupun kemah, kemudian dikepung oleh penjenayah Papua ini, dan mereka menetap daripada hujung sampailah ke hujung, dan mereka mangsa ini tidak sempat untuk melarikan diri. Hanya seorang mangsa yang terselamat sebab dia berada di hujung sekali dan sempat untuk melihat rakan-rakannya dipotong sehingga mengalir darah. Mangsa yang terselamat ini bernama Nelson Sarira, dan ketika rakan-rakannya dibantai, dia tanpa berfikir panjang terus lari ke semak dan dicari, disuduk oleh penjenayah Papua tu. Kemudian dia lari lagi sampailah ke atas bukit yang tinggi dan bersembunyi di sana, dan dia mengatakan dia terselamat sebab ada satu bisikan yang membuatkan dia naik ke puncak yang tinggi ke atas bukit tu. Walaupun susah, dia tetap daki untuk menyelamatkan diri, sebab terdengar daripada bisikan tu. Pembantaian tu dalam pukul 4 subuh, dan bila dah terang pagi tu, dia pergi ke kawasan tenda tu tempat kejadian, dan trauma bila tengok rakan sekerjanya dicincang dan darah bertakun di kawasan tempat yang mereka tidur. Allahu Akbar. Dan Nelson pun ambil sleeping bag dia dan sedikit barang, dan dia terus lari ke CCTV untuk meminta pertolongan, dan telah membuat video meminta agar dia diselamatkan sebab dia hanyalah satu-satunya mangsa yang berada di situ yang selamat. Dengan ayat, bisakah dijemput, sisa saya sendiri sahaja, semua sudah dibantai. Alhamdulillah, pihak penyelamat terus mendapatkan Nelson dan dia dapat diselamatkan dan dibawa ke hospital dan diperiksa. Dan Nelson sampai ke hari ini masih trauma dengan kejadian yang berlaku di depan matanya sendiri yang menyayat hati itu. Dan kejadian itu lebih kepada rompakan kerana barang-barang berharga mereka semua penjenayah tadi ambil, hanya meninggalkan pakaian mereka sahaja. Jadi sahabat semua, pengajaran yang kita boleh ambil adalah setiap jiwa pasti akan merasai mati. Siapapun dia, pemerintah, rakyat dan sebagainya, semua akan mati. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Surah Al-Imran ayat 185. Allah berfirman, setiap jiwa yang mempunyai nyawa ini pasti akan merasai mati. Sahabat semua akan mati, tapi cara mati kita lah yang membezakan kita. Ada yang mati dalam keadaan yang baik dan sebaliknya. Dan sama-samalah kita beringat, sama-sama ingat mati. Sebab pepatah ulama mengatakan, orang yang mengingati mati adalah orang yang cerdik. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah berikan kita kematian yang baik, iaitu husnul khatimah, dan dijauhkan daripada kematian yang tidak baik, su'ul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekitar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.